Orang itu pendapatlah kebenaran dua daripada dua pihak, bukan daripada satu pihak. Kalau daripada Asma dia benarkan sendiri, mungkin Zubair rasa tak senang hati, ataupun apa yang benarkan orang ni pula saya. Tapi kalau dia tanya depan-depan gitu, dan dia menampakkan tidak setuju mula-mula tu, padahal dia setuju saja, bukan dia tak dia orang nak menego, nak tengok Zubair nak katakan. Dan kalau dia sendiri membenarkan, tak ada apa dah lah. Itu cara. Dengan sebab itu, dalam syarah Imam Nawawi ni dia ada sebut qauluha fil faqir alladhi ista'dhanaha fi an yabi' fi dhilli dariha wa dhakarat al-hila fi istirda'i Zubair, hadha fihi husnul mulatafa fi tahsil al-masalih wa mudarat akhlaq an-nas fi tatmim dhalik. Itu dia kata. Hak dia kata kepada tok pakir ataupun orang hak sesak tu, hak minta izin nak berjual di bawah teduhan rumah dia, dia kata lagu itu helah dia, itu helah taktik dia. Supaya tidak nampak dia ni bergoma nak buih. Begitulah kita pada masa-masa yang lain pun boleh buat, sama ada suami atau isteri, dia boleh buat benda lagu ni. Nak tengok seorang lagi tu lagu mana, nak tengok, dan tidak nampak kita ni bergoma, biar dia sendiri tercetus berasa nak tu, berasa nak buih. Lagu ni helah yang seperti ni dalam di kehidupan suami isteri bagus, boleh, supaya tidak ada sebarang keraguan ataupun syak wasangka antara satu sama lain. Kalau tidak, mungkin timbul perkara yang tidak boleh. Dengan cara lagu ni hilang perkara-perkara yang tidak baik tadi. Cara untuk bergaul, bermesra, dan untuk mendapat kebenaran dari seseorang itu dengan cara lagu. Yang lain-lain pun bolehlah kita buat. Bolehlah kita buat gitu. Hello. Boleh. Hak tu sekarang. Yang keduanya, hamba tu diberi kepada dia oleh Abu Bakar. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan Nabi yang bui. Ulama cuba terima kedua-dua tu. Dia kata Nabi bui kepada Abu Bakar, Abu Bakar bui kepada Asma. Tak apalah, punca hak sebenarnya daripada Nabi. Ada orang kata Nabi bui itu secara tidak langsung lah, secara tidak langsung dia bui kepada Abu Bakar. Hak bui sebenarnya secara langsungnya Abu Bakar, tetapi puncanya daripada Nabi jugalah. Hak timbul di sininya bila pitih tu pitih dia, atas dia. Ini menunjukkan dalam Islam orang perempuan ni dia berhak memiliki harta dia sendiri, dan harta dia tu dia boleh buat apa saja. Walaupun suami dia tak perlu minta izin dengan suami dia. Dia nak buat apa-apa hak dia nak. Dia nak beli tanah ke, dia nak beli rumah ke, dia nak apa ke, ikut dia. Dia nak beli sedekah ke. Begitu juga si suami, kalau memang hak dia, boleh. Tetapi kalau hak bersama, tak boleh. Kalau hak bersama kena tanya. Kalau hak kongsi kita kata, maka kena tanya. Tapi kalau hak sendiri, tak apa. Dan kita tak boleh marah kepada isteri kerana tidak serah kepada kita. Tak boleh. Itu hak dia. Atas dasar perbincangan boleh, biar kita taruh bubuh dalam bank ke, kita nasihat itu boleh. Ataupun dia sendiri nak bubuh nama kita ke, itu terpulang kepada dia. Tetapi nak paksa, nak suruh dia buat nama, tak boleh. Sebab dia ada hak. Misalnya di sini, tengok bila minta tu kira biasa, duduk begitu lah. Hak ni minta dengan hak ni, hak ni minta dengan hak ni, biasalah. Tetapi bila harta dipitih ni hak dia, dia tak bui pun tak apa. Ataupun dia buat benda lain, tak ada apa-apa. Tidak ada lepas pada tu timbul kemuskilan ke ataupun pengaduan kepada Nabi SAW, ataupun Nabi larang ke di dalam hadis yang lain, tak ada. Menunjukkan dia mempunyai kebebasan mutlak kalau hak dia sendiri. Begitu juga suami, serupa lah. Tetapi
hak moleknya kita orang hak biasa ni, kalau isteri dia yakin kepada suami dia, dia pun kurang pandai nak banding dengan suami dia. Ataupun kalau suami pun begitu juga sebaliknya, dengan isteri, nak banding dengan isteri, boleh jadi isteri lebih pandai dalam sesuatu perkara. Molek tanya, bincang dulu. Tapi kalau isteri itu memang betul-betul cerdik, dia tidak perlu tanya. Tak perlu tanya. Misalnya nak berlabur ke, nak beli saham ke, dia lebih tahu. Dia lebih tahu. Tapi kalau sesuami lebih tahu, molek dia tanya. Jangan mana-mana. Jangan mana-mana. Begitu juga sebaliknya, suami tidak lebih tahu, isteri lebih tahu. Molek dia berbincang lah, untuk benda-benda yang seumpama tu. Tetapi kalau yakin benda ni molek dan tak ada apa hak lain-lain boleh selesai, boleh berjalan molek kehidupan tu, maka tak apa, tak tanya. Macam sini, dia lebih tahu. Molek dia bersedekah ke apa, dia lebih tahu. Kalau dia yakin lagi tu tak apalah. Tidak ada kerugian dengan Allah SWT ni, tak ada kerugian. Kalau berniaga dengan dia, kalau kita kata berjual belilah, sebab Allah SWT pun sebut lagu tu juga, berjual beli dengan Tuhan. Tak ada rugi. Tapi kalau dengan orang, dengan hak dunia ni, boleh jadi ada rugi. Dengan sebab itu kena bincang. Walaupun dia tu orang yang jujur, orang baik, boleh jadi dia tidak lebih tahu tentang perniagaan tu ataupun urusan tu, dia tidak lebih tahu. Maka molek bincang lah. Hak tu nak habislah. Lepas tu kita pergi kepada tajuk baru, hak malam ni baca. Ini pun termasuk dalam adab juga. Kalau 3 orang duduk sekali, jangan 2 orang daripadanya duduk bisik depan hak seorang lagi. Jangan. Sebab apa? Dia akan kecil hati, terkeduh hati orang kata, ataupun serak, tersinggung. Dalam hadis kemudian yang kita baca tadi pun dia sebut itu akan mendukacitakannya, menyedihkannya. Itu sebabnya. Selain daripada sedih, duka cita, boleh jadi perasaan ni bukan duka cita saja. Hak lain-lain lagi, banyak lagi. Nak marah ke, ataupun dia berasa tak harap kita ke, tak percaya ke, macam-macam lagi sengkau buruk yang mungkin timbul sendiri dia, ataupun syaitan mencetuskan pun boleh jadi. Boleh jadi. Dengan sebab tu tak boleh lah kecek bisik gitu depan hak seorang lagi, depan hak seorang lagi, ataupun dengan meninggalkannya. Duna tu makna depan dia pun boleh, dengan kita tak cara ke dia pun boleh. Tidak depan pun, dia duduk di belakang kita pun tak apa. Duduk di belakang kita pun supaya juga tak boleh belakang. Tidak kata depan ni, kalau dia duduk depan saja tak bolehnya. Kalau dia duduk di belakang, asal dekat, asal-asalnya kita sekali, tiba-tiba kita bisik 2 orang, tak boleh. Sebab apa? Dia takut dia kata gapo ke macam-macam. Itu sekarang bukan dalam bentuk bisik saja. Kalau tidak bisik derah, kecek pun, tapi kecek bahasa lain. Hak seorang tu tak reti, 2 tu dia reti, dia kecek, ikutlah bahasa Inggeris ke bahasa gapo ke 2. Hak seorang tu duduk depan dia, kau duduk belakang pun tak cara lah tu, asalnya dia sekali. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Boleh menimbulkan prasangka juga. Dia akan berasa, dia kecek apa? Bukan aku ada ke, aku tak reti bahasa tu. Kau nak susuk ke apa? Dia boleh jadi timbul. Boleh jadi timbul. Dengan sebab itu tak boleh. Kecuali kalau ramai-ramai lain cerita. Ramai lain. Kalau 3 orang di sini, kalau 3 orang, tak boleh. 3 tu hak asal. Kalau 3 tu kemudian lain. Dia duduk 2 orang, duduk bisik. Mari 1 orang lah. Mari 1 orang, yang 3 tu baru mari. Hak 2 ni terus bisik. Tak apa. Tak apa. Bahkan salah dia pergi tu. Hak tu tak ada adabnya. Orang duduk bisik pergi, ganggu orang, tu salah. Bahkan ada hadis Nabi SAW larang hak lagu tu. Kerana berpegang dengan hadis itulah Ibnu Umar, bila Sa'id Al-Maqburi pergi, dia duduk kecek dengan 1 orang, duduk kecek bawah lah. Sa'id Al-Maqburi pergi dekat dia tolak. Pergi jauh, tolak dada.
Mu tak tahu kau Nabi larang, kata dia.